Bilal, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita bertemu lagi untuk mentadabbur surah Al-Fath. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan lihat ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. Baik. Jadi terjemahan dia, laisa, tiadalah, ala, ke atas, al-a'ma, orang yang buta, harajun. Apa haraj? Kesalahan, dosa. Wala, jadi la ni selepas datang penafian sebelumnya kita terjemah tidak juga. Dan tidak juga ala, ke atas, al-a'raj, orang yang tempang, haraj, dosa. Wala, dan tidak juga alal marid, ke atas orang yang sakit, haraj, dosa. Wa may yuti'illah, man ni man barang siapa, man syartiyah, dan barang siapa yuti'i, ia mentaati Allah, akan Allah, wa rasula, dan rasulhu, baginya, iaitu rasul Allah, yudkhilhu, ini jawab dia, siapa yang taati Allah dan rasul, apa jawapannya? Dia akan memasukkannya jannatin, akan syurga, tajri, ia mengalir, min, dari, tahti, bawahnya, iaitu syurga itu, al-anhar, oleh sungai-sungai. Wa may yatawalla, dan barang siapa yatawalla, dia berpaling, yu'adzibuhu, apa jawab dia? Dia, iaitu Allah, akan menyiksa hu, akannya, azaban aliman, akan azab yang pedih, akan azab yang pedih. Baik, jadi Allah kata dalam ayat ini, tiadalah ke atas orang yang buta. Jadi buta ni ialah orang yang tidak dapat melihat. Wala alal a'raj, dan tidak juga ke atas orang yang tempang, yang tak boleh berjalan. Wala alal marid, dan ke atas orang yang sakit. Allah kata apa? Tiada apa? Haraj. Haraj tu dosa, kesalahan. Jadi ini cerita tentang ayat yang ke-16 yang minggu lepas kita sentuh. Jadi kalau kita masih ingat lagi,
selepas daripada peperangan Hudaibiyah, nanti minggu depan dia cerita balik, kita cerita balik. Lepas peperangan Hudaibiyah, minta maaf, selepas perjanjian Hudaibiyah, Allah perintahkan Nabi dan kaum muslimin untuk balik saja ke Madinah. Dalam keadaan mereka tidak perlu berperang kerana berlakunya perjanjian. Dan mereka setuju, Rasul setuju. Padahal Umar bantah. Umar bantah bukannya dia bantah kerana dia nak melawan Rasulullah. Dia bantah dengan ilmu yang dia ada. Sebab Rasulullah mengajar kepada mereka bahawa orang-orang mukmin yang beriman di jalan Allah, yang berjihad di jalan Allah, kalau mereka gugur, mereka syahid. Kalau mereka menang, mereka telah memenangkan agama Allah. Jadi Umar kata, kenapa tidak kita perang je lah, sebab mereka dah halang kita nak masuk ke dalam kota Mekah. Rasulullah kata apa dia? Rasulullah kata, aku ni Rasulullah, aku tak akan mendahakai Allah, dan Allah adalah penolong aku. Rasulullah nak beritahu kat Umar yang Rasulullah bersetuju untuk tanda tangan perjanjian Hudaibiyah yang nampak tak adil itu adalah kerana perintah Allah. Sebab perancangan Allah itu lebih besar lagi. Allah kata apa dia? Disebabkan berlakunya perjanjian Hudaibiyah itu, orang Quraisy takkan boleh menyerang Rasulullah lagi. Jadi Allah suruh balik dulu dan Allah janjikan kemenangan yang besar selepas ini terus. Iaitu pada peperangan apa yang berlaku? Khaybar. Balik je daripada Mekah tu, balik daripada Hudaibiyah sampai Madinah pada tahun ke-7 tu, Rasulullah pergi menyerang kota Khaybar. Dan Rasulullah menang dan membawa harta rampasan yang banyak. Jadi ketika bawa balik harta rampasan yang banyak itu, orang-orang munafik yang tertinggal pada Hudaibiyah, mereka pun datang kan untuk sibuk juga nak mengambil harta rampasan perang. Allah kata tak boleh, sebab yang ini dijanjikan kepada orang-orang yang pergi ke Hudaibiyah sahaja. Lepas tu mereka tak puas hati, Rasulullah pun kata, turunlah ayat yang minggu lepas kita belajar tu. Apa dia? Kalau begitu, kemudian kalau kamu diajak berperang dengan kaum yang kuat, kamu mesti pergi perang. Tapi kalau kamu enggan, kata Allah, wa in tatawallau, tengok ayat 16 minggu lepas tu kan, jika kamu berpaling tak mau pergi perang, kama tawallaitum min qablu, sebagaimana kamu berpaling daripada sebelum ini. Seperti mana ketika Rasulullah mengajak kamu ke Hudaibiyah, kamu tak mau. Lepas tu masa nak ambil harta rampasan perang pada Khaybar, kamu nak. Allah kata tak boleh, kalau kamu nak juga kena pergi perang next. Kalau kamu tak nak buat perangai macam yang sebelum ini, yu'adzibukum azaban aliman, Allah akan seksa kamu dengan seksaan yang pedih. Jadi bila ayat ni turun di kalangan orang-orang yang beriman, yang ada keuzuran yang seperti disebut tadi contohnya, yang buta, yang tempang, yang sakit, tiga ni contoh, yang ghalib, yang biasa. Tapi kesimpulan dia lah mereka yang ada uzur, uzur yang dibenarkan syarak ni, mereka rasa takutlah. Macam mana dengan kami? Sebab selagi tak turun ayat Quran yang lain, ayat Quran itulah diguna pakai. So siapa yang tak pergi, yang berpaling tak mau pergi, akan diazab oleh Allah. Jadi orang-orang yang ada uzur ini takut. Macam mana dengan kami ni? Tengok ni pengajaran yang sangat besar. Itulah dia para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Sebab tu Allah redha terhadap mereka. Semua mereka itu memiliki satu kualiti iman yang sama. Walaupun mereka itu orang yang miskin, orang yang kaya, orang yang sihat, orang yang sakit, orang yang boleh berjalan, berlari, orang yang tempang, mereka memiliki kualiti iman yang sama. Kerana apa? Pendidikan yang benar, yang hebat daripada seorang yang hebat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan silibus yang hebat iaitu Al-Quran. Allah rakamkan contohnya dalam surah 9 ayat 100. Allah memuji para sahabat ini. Surah 9 ayat 100.
Muka surat 203. Surat 203. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang mendahului dan orang-orang yang terawal daripada kalangan muhajirin. Apa takrif muhajirin? Takrif muhajirin, tanda muka surat ni, surah 59 ayat 8. Tanda muka surat ni, tengok surah 59 ayat 8. Kalau kita sebut muhajirin ialah orang yang pindah. Kalau sebutkan mereka itu pindah kerana apa? Bukan macam kita pindah kerja. Kalau kita pindah kerja, dapat allowance perpindahan. Bukan seperti muhajirin, diusir. Jadi kita baca muka surat 546 ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Di pemberian itu, ni ayat sebelum tu cerita tentang fight, ya, satu pemberian dalam peperangan. Tapi yang kita nak ambil ialah maksud muhajirin tu siapa. Jadi Allah kata lil fuqara'il muhajirin, bagi orang-orang fakir di kalangan muhajirin. Muhajirin tu siapa? Alladzina ukhriju min diyarihim, iaitu orang-orang yang diusir dari kampung halaman mereka, wa amwalihim, dan harta benda mereka, iaitu dirampas. Yabtawuna fadlan minallah. Kerana apa mereka diusir? Kerana mereka mencari kurniaan
daripada Allah dan redanya. Wa yansurunallah, dan mereka itu menolong Allah wa rasulah, dan rasulnya. Jadi asalnya muhajirin ini secara asasnya mereka yang daripada Mekah, iaitu mereka yang diusir daripada kampung halaman mereka, dirampas harta benda mereka. Kerana apa? Kerana mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humus shadiqun. Inilah dia ciri-ciri orang beriman yang sebenar-benarnya. Itu apa dia? Sanggup mengorbankan harta benda mereka kerana iman mereka kepada Allah dan Rasul. Jadi ini maksud muhajirin. Baik, buka balik surah 9 tadi. Tanda muka surat ni juga. Muka surat 546 ni tanda, tapi buka balik surah 9 ayat 100 tadi. Itu muhajirin. Lepas tu Allah kata siapa lagi? Allah kata wal ansar, dan golongan ansar. Orang-orang yang terdahulu, yang mendahului, yang terawal daripada kalangan muhajirin. Siapa muhajirin tadi kita lihat? Dan ansar. Ansar pula, buka balik muka surat tadi ayat yang ke-9. Buka balik 546 ayat 9. Ansar, kita kata orang Madinah. Tapi macam mana Allah terangkan tentang Ansar, ciri-ciri mereka ni? Ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan orang-orang yang menyediakan ataupun yang menempati negeri Madinah. Inilah Ansar. Tadi muhajirin orang yang diusir. Jadi orang yang menyediakan tempat negeri Madinah ini. Dan mereka beriman sebelum kedatangan muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke atas mereka, kepada mereka. Dan mereka tidak ada pun di dalam dada-dada mereka, iaitu hajat daripada apa yang mereka berikan kepada orang-orang muhajirin. Dan mereka mengutamakan ke atas diri mereka sendiri, iaitu orang-orang muhajirin itu. Walau kana bihim khassasah, walaupun adalah mereka itu sendiri memerlukan apa yang mereka berikan. Wa man yuqa syuha nafsih, dan barang siapa yang dilindungi rasa bakhil dalam dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Apa persamaan kedua-dua golongan muhajirin dan ansar ini? Sanggup apa? Sanggup berkorban. Ini ciri mereka yang menjadi anak murid kepada Rasulullah. Jadi Allah redha kepada mereka. Tengok balik ayat yang ke-100 surah 9 tadi.
Yang tadi tinggalkan kampung halaman, tinggalkan harta bendanya kerana nak cari redha Allah. Yang satu lagi pula, korbankan harta dia kepada mereka yang sanggup keluar kerana Allah tadi. Inilah iman. Baik, Allah kata orang yang terdahulu dan yang mula-mula daripada kalangan muhajirin, surah 59 ayat 8, wal ansar, surah 59 ayat 9 itu. Dan Allah tambah sikit, orang-orang yang mengikut mereka. Jadi ini orang yang terkemudian. Syarat dia kena ikut mereka. Ikut dekat mana tadi? Apa sifat yang ada pada diri mereka tu? Sanggup? Sanggup berkorban. Jadi kita kena ikut hidup mereka, iaitu sanggup berkorban untuk agama Allah ni. Ikut dengan betul-betul. Allah kata, Allah janji radiyallah, Allah redha terhadap mereka. Redha ni apa? Redha ni puas. Allah puas dengan mereka tu. Allah suka lihat mereka punya kehidupan. Kemudian nanti Allah akan masukkan mereka dalam syurga. Waradu'an. Mereka pula nanti akan puas dengan apa yang Allah akan berikan kepada mereka dalam syurga. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah sediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Jadi itulah dia sifat sahabat-sahabat Nabi ni. Jadi mereka juga manusia seperti kita. Ada masalah, ada masalah kesihatan, ada yang buta, ada yang tadi apa? Tempang. Tapi semua mereka tu sama je iman mereka. Ni hebat Rasulullah. Membentuk satu generasi yang hebat. Kalau ditanya kepada kita, generasi Islam yang terhebat mana? Kita senang terpengaruh tengok World Cup. Maghribi dapat masuk separuh akhir. Terus keluar nama siapa? Siapa dulu pejuang Islam yang masuk ke Spain tu? Siapa nama dia? Lupa. Kan ada satu pulau kat depan tu, nama pulau tu apa? Torik bin Ziyad. Oh, ini Torik bin Ziyad. Tak sama perbandingan tersebut. Satu. Tapi sebenarnya generasi yang terawal, yang terunggul ialah ni yang Allah kata ni. Iaitu golongan para sahabat dan Nabi dan para sahabat ini. Yang mana mereka itu yang tempang pun nak berjuang sebagaimana orang yang sihat. Yang miskin pun nak berjuang, nak infakkan harta sebagaimana orang yang kaya. Kerana pendidikan mereka tu tulen dengan Al-Quran. Tidak ada campur aduk. Jadi untuk mereka ni, mereka kata kat Rasulullah, mereka pun nak pergi juga, kalau tidak kami berdosa. Turun ayat Allah kata apa? Tidak ada dosa. Sebab tu ada kaedah kan dalam fiqah, kita nampak. Sebenarnya benda ni semua dalam Quran. Bila kita panggil apa? Kita panggil rukhsah kan. Kalau kita belajar fiqah, hukum ni ada dua jenis. Satu hukum asal, dipanggil hukum azimah. Itu hukum asal. Kemudian kalau berlaku kesukaran, dipanggil masyaqqah, didapat keringanan. Itu keringanan dipanggil hukum apa? Rukhsah. Jadi kaedah dia adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Cuba sebut, ini bukan hadis, ini kaedah fiqh.
Al-masyaqqah tajlibut taisir. Sekali lagi, al-masyaqqah tajlibut at-taisir. Jadi al-masyaqqah maksudnya kesukaran. Membawa kepada kemudahan ataupun keringanan. Al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Kesukaran itu, kesusahan itu membawa kepada keringanan. Contoh mudah, kita tak boleh solat berdiri. Dia punya takhfif dia, keringanan dia apa? Dia bukan meninggalkan, tapi mengurangkan. Dia ada keringanan ni ada beberapa jenis. Ada kekurangan itu dalam bentuk diringankan, dikurangkan. Contohnya tak boleh berdiri, disuruh untuk duduk, tak boleh tinggal terus. Ada keringanan yang boleh ditinggalkan. Contohnya solat Jumaat. Kalau musafir ataupun sakit, dia boleh tinggal solat Jumaat, tapi tetap dengan solat zuhur lah. Tapi solat Jumaat itu boleh ditinggalkan. Kewajipan tersebut diangkat.